bahawa dia tidak bagus. Ya, saya teringat dengan sebab saya hobi saya tulis buku. Pagi tadi sebelum ini saya tulis buku lagi, sementara nak tunggu ke pukul 10. Saya teringat seorang perempuan yang ketika dia menulis, dia adalah seorang ibu tunggal, ada seorang anak dan dia mempunyai seorang anak yang lelaki yang minta nak beli coklat. Dan perempuan ini didiagnoskan sebagai seorang yang ada masalah mental. Namun dia tidak memberi alasan. Dia tidak memberi alasan. Dia mencari jalan macam mana dia boleh mengubah hidupnya. Maka dia bagi tahu kat anak dia, ibu tak ada duit nak beli coklat. Namun dia duduk di kafe, dia terus menulis. Selepas dia tulis, manuskripnya diserahkan kepada publisher, kena reject. Publisher pertama reject, kedua reject, ketiga reject, kelima reject, ke-10 reject, ke-11 reject. Publisher yang ke-12 terima manuskrip dia dan buku tersebut menjadi bestseller dan dia sekelip mata, buku pertama dia menjadi jutawan. Bayangkanlah siapakah orang itu? Orang itu adalah J.K. Rowling yang tulis cerita tentang Harry Potter. Cerita dia tiada nilai dari segi sejarah, tiada nilai dari segi fakta kebenaran, namun dia ada elemen fantasi. Namun ada target yang dia tumpukan. Alhamdulillah, bayangkan kalau dia pada ketika itu dia kata aku ni susah, dia merintih dan dia sabotaj diri dia, maka dia tidak ke mana-mana. Sebab itulah kita ada pilihan, nak ke depan atau nak ke belakang, nak hadapi atau nak lari. Kita ada pilihan. Ya, life ini sentiasa ada pilihan. Sebab itulah kenapa kita lahir, sebab kita ada sesuatu untuk memberikan, untuk manfaatkan. Dan kenapa kita lahir ini juga kita akan jawab. Sebab itulah bezanya kita dengan orang bukan Islam. Kita ni ada agama dan kita ada hope, ya. Yang agama lain ada agama masing-masing, ada kepercayaan masing-masing. Untuk orang Islam, saya sebagai orang Islam, saya percaya bahawa saya ada hope. Betul lah, kalau orang tu sama ada dia Muslim ke tidak ke, kalau dia membunuh diri ke, dia putus asa ke, dia memilih untuk mengeluh ke, bagi saya dia gagal, dia mati sebelum dia mati. Dia gagal sebelum dia gagal. Sebab sentiasa ada jalan, Ada seorang jurujual. Dalam seminggu dia boleh jual lebih daripada 10 buah kereta. Bayangkanlah kat Malaysia, salesman kalau nak jual kereta satu bulan satu kereta pun kira sukses lah tu. Jadi dia dapat jual yang banyak dan dia menjadi best seller dan penulis jurujual yang terbaik di dunia dan diberi anugerah. Dan wartawan tanya dia, apakah kejayaan, apakah rahsia kejayaan? Dia kata, dalam hidup ni bila rezeki tak datang pada you bukalah pintu lain. Rezeki tak datang pintu depan, bukalah pintu lain. Jadi maknanya sentiasa kita bina option dalam life ini. Jadi kalau kita bina option, maka kita tidak akan goyah. Because kita ada big why yang jelas. Kita tahu apa yang kita nak. Pertama sekali bergerak lebih jauh, sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita bergerak. Pertama sekali kita ada satu tanda sebagai syukur. Jadi orang yang bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan sibuk komplain dengan apa yang kita tidak ada. Saya ada jiran yang mempunyai kereta 2, 3. Saya ada kereta bong. Kalau tanah yang gersang, orang yang bermasalah, orang yang negatif dan sebagainya bermasalah, mereka ni umpama tanah yang gersang, yang merekah. Ya, jadi you baling. Jangan baling bola pimpong memantul. Dalam memberi nasihat, baling bola salji. Bola salji jatuh di tanah gersang, dia akan cair, meresap dan tanah gersang tu akan tutup. Jadi you jadi orang yang sentiasa memberi input. Biar cakap sikit tapi berkesan. Contoh, saya pernah pergi pada satu circle di sebuah negeri, mereka ni melihat saya ni sebagai orang low class. Mereka melihat saya ni adalah orang yang macam tidak perlu dihormati. Mereka rasa mulia, rasa suci. So, macam mana saya nak masuk position, how I position myself. Bila datang seorang tu tiba-tiba, dia meja kayu ni ada ni. Satu lagi, selepas mereka dengar ceramah. Dalam ceramah itulah you promote, not promote, you progress. Project yourself, bagi tahu. Lepas tu tanya soalan. Kita jangka soalan, sikap negatif dia orang kita anggap sebagai soalan. Macam ada satu soalan yang orang pernah tanya saya, padahal soalan tu tak wujud pun. Orang tanya saya soalan macam apa, hadapan dengan orang yang perasan suci, orang yang perasan bagus. Sebenarnya itu adalah mesej dia untuk mereka. Dan mereka akan kena smash lah begitu. Sometimes have to be blunt. Kena blunt. Saya berhadapan dengan situasi begitu. Ya, best.
Jadi jangan risau. Saya harap saya menjawab soalan-soalan itu sebab saya ndak apa ni, ndak tuan-tuan dapat manfaat betul-betul dan kita akan apa ni, berehat sekejap dan kita akan apa ni, jumpa lagi 3 minit ya. Amin. Merayu lagi hatiku telah dimiliki, cukuplah yang ku rasa duka derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya una da bocca vicina va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano. Okey, boleh kita start. Tuan Fatah. Boleh. Teruskan, Tuan. So far okey ke tuan? Alhamdulillah boleh. Teruskan. Okey. Okey. So, saya harap saya berada pada track yang betul untuk bagi tuan-tuan. Kita ada lebih kurang sejam lagi untuk kita nak habiskan. Alhamdulillah. Saya nak sambung sikit lagi. Ini laju sikit lah sebab kita nak pergi pada, saya dah minum air dah bagi dapat tenaga. Ya, Alhamdulillah. Apa ni, yang pertama, apa ni soalan, macam mana nak pastikan kita sentiasa positif pada diri, keluarga, masyarakat, terutama sekali bila usaha apa tu ya, usaha tak habis ayat tu, nak positif pada diri sendiri, pada keluarga. Pertama sekali, buku apa yang kita baca, apa yang circle orang-orang keliling kita, apa orang-orang yang keliling kita. Kita ada peluang untuk pilih. Suara jadi macam ni. Kita ada peluang untuk pilih dengan siapa kita nak berkawan. Ya, kita ada peluang untuk pilih. Jadi saya pilih. Contohnya pagi tadi ada 2 orang pencen nak ajak saya minum. Kawan saya, dia cikgu, dia guru dekat IPG. Dia ajak saya minum. Saya tak nak. Sebab apa, bila ajak minum mereka tidak bercerita perkara yang best-best. Mereka akan cerita pasal perkara yang santai, pasal exhaust, pasal apa. Saya kata buang masa saya.
Sikit-sikit okeylah. Cuma waktu yang kita jumpa, kita bincang perkara yang boleh saling meraihkan. Bila saya pergi perkara serius, kata udahlah katanya. Jadi saya tak best. So saya pilih. Ya, saya pilih dengan siapa saya nak keluar. Semalam saya ada mesyuarat dengan 2 orang pasangan. Macam mana nak pastikan kita sentiasa bersih berdiri keluarga. Keluar lagi soalan tu. Semalam saya dengan 2 orang pasangan yang sangat positif. So saya membina satu jaringan itu. Saya spend time lebih 1 jam dengan mereka sebab saya tahu bahawa masa yang saya peruntukkan itu adalah untuk kebaikan. Ya. So saya nak lajukan sikit beberapa perkara yang boleh merosakkan hubungan dalam itu. Tadi saya dah sebut pasal orang yang sentiasa nak betul kan. Antara perkara yang saya bina adalah keberanian untuk menegur, memberitahu dia, sir, this is wrong. Kita ada guts, kena ada guts, keberanian untuk tegur. So saya bagi tahu, saya beritahu. Tidak offend mereka, sebab kecuali mereka offend saya depan. Kalau depan saya akan bagi jawapan, you shouldn't say this in front of other people. That is not funny. So, bagi message yang simple aja, bahawa mereka tahu. Sebab apa? Kalau kita takut kerana itu kita tak naik pangkat, kita tak dapat tempat yang baik, ni motivasi nombor 2 saya nak bagi. Kita tak tahu rezeki kita kat mana, tapi rezeki tahu kita kat mana. Ya, bukan mereka yang memberi rezeki. Kadang-kadang kita terlalu tak tertakluk dengan orang, dengan bahasa yang lebih drastik, kita bertuhankan manusia, bukan Tuhan manusia itu. Jadi begitulah ya. Saya pernah buat satu laporan penyelewengan 300,000. Saya buat laporan tersebut menyebabkan pegawai tersebut kerana dia ada latar belakangnya jaringan dengan Rumah Putih, dengan HQ dan sebagainya. Dan sekali dia lepas saya 6 bulan saya lost seniority. Itu harga yang you kena bayar bila menyatakan pendirian. Namun kalau kita tidak gugur sebagai wira bangsa, kita berundur penuh berjasa. Jadi kita buat keberanian kita untuk berhadapan dengan consequences. Ya. Anda berani atau tidak? Kalau berani jangan takut. Jangan berani. Begitulah ya. Jadi ada kes juga yang merosakkan, ada kes bully ya. Kes bully, kes ketagihan media sosial. Ini semua kena disebut. Orang yang ketagih media sosial ni dia ada banyak masa, namun dia tiada minat yang dibina masa yang ada ini. Saya kalau boleh saya nak beli masa orang untuk saya buat sesuatu yang saya suka. Menulis dan sebagainya. Sedangkan kalau mereka tanya mereka soalan-soalan atau perkara-perkara yang mereka sepatut tahu, membaiki fardu ainnya, membaiki pengetahuan mereka sebagai seorang individu, sebagai seorang ahli keluarga, mereka tidak mendalami dan mereka sibuk melihat cerita orang, keseronokan, tidak membina. Saya juga tengok, semua saya ada masa, saya peruntukkan 10 minit untuk update semua WhatsApp dan sebagainya. Kemudian saya fokus balik sebab kita ada jelas, kita ada timetable, ada jadual yang kita nak buat. Ya? Okey, ketagihan. Juga tidak menepati janji. Ada satu kes, hari terakhir, bos tu tanya, anda tahu tak kenapa saya selalu lewat? Kenapa bos? Dia kata, sebab korang tunggu. Dia buat lucu pada hari terakhir, perpisahan dia. Jadi, tidak pancul pun adalah satu bencana. Ya? Masa ni umpama pedang. Kalau kita tak potong dia, dia potong kita. Sebab itulah sangat penting. Bagi saya, every second count. Kalau sempat nanti di hujung ni saya cerita tentang masa. Ya? Okey. Inilah banyak perkara yang kita boleh belajar. Contohnya, sikap pekerja-pekerja yang bermasalah. Prestasinya kerja teruk. Pekerja bermasalah ni pertama prestasi kerja teruk. Tidak mampu untuk bekerja dengan baik dalam kumpulan atau dengan orang lain. Dia tidak mahu bekerja dengan orang lain. Dia kerja dekat sesuatu jabatan atau dalam satu kementerian. Kita melibatkan orang lain. Kalau kita jadi parasit, kita akan menyusahkan orang lain. Last sekali orang lain yang buat kerja. Contoh di universiti, bila ada kerja berkumpulan, dia dapat nama yang bekerja 4 orang, seorang tak buat kerja. Dia dapat nama. Kalau markah A, dia pun dapat A. Tapi dia puas hati ke? Dia rasa seronok. Sebenarnya ada sedikit penyesalan dia kemudian hari. Jadi kita kena bagi tahu dah penyesalan tak nampak sekarang. Tak nampak sekarang. Ya, begitu. Ya. Tidak responsif kepada tunjuk ajar. Orang nak ajar, dia tidak mahu belajar. Dia reluctant. Dia tak shield, benteng, reject. Ya. Tidak mahu belajar. Sukar untuk melakukan perubahan. Tidak mahu ada rasa tanggungjawab dan sebagainya. Ini semua ada sikap yang ada pada orang yang negatif ini. Ya, jadi kenapa orang tak nak berubah? Agak-agak tuan-tuan, kenapa orang tak nak berubah? Ini saya bagi jawapan. Orang yang tak nak berubah sebab pertama sekali dia rasa tak ada perkara besar yang perlu hadapi. Dia ada banyak sumber untuk buat tanpa berubah. Contohnya, dia kenapa mesti kerja kuat? Sebab dia ada kereta mewah, ada rumah besar, dia wariskan oleh ayah dia. Kemudian dia ada duit sebagainya.
dan dia buat kerja macam ni, gaji sama juga, kenapa mesti kerja lebih kan? Sasarannya pun rendah, dia tak ada target yang tinggi, tak ada impian untuk do your level best maximum. Orang-orang macam ni sebenarnya rugi. Dia tidak menjadi manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang ketua, untuk diri dia sendiri, yang saya sebut, kullukum mas'ulun, ya. Kullukum ra'in. Anda adalah pemimpin. Kalau anda pemimpin, you must do lah. You must do your level best. Ya. Jangan jadi parasit, sebab satu hari kita akan terhukum. Apabila kita nak buat sesuatu, orang tak bantu kita. Because nature alam ni, putaran alam ni sangat adil. Ada je, banyak ada keadaan yang saya sendiri saksikan. Dia kena buku dengan ruas, ya. Ada satu kes ni, kawan saya cerita ni pasal jiran dia tak nak tolong, tak nak tolong. Sebab jiran seorang lagi berada kat outstation minta tolong. Dia tak nak tolong. Bila dia tak nak tolong, maka dia kecewa lah. Kenapa tak nak tolong? Tiba-tiba jiran buat ada masalah, anak dia kelaparan. Sebab dia lari daripada jauh nak datang, tak sempat balik rumah, jam teruk, anak dia kelaparan. So yang kawan dia ni nak pergi keluar, pergi ceramah maghrib, kuliah maghrib. Tiba-tiba dia kata dia nak tolong ke tak? So dia memilih untuk tolong. So jangan balas keburukan dengan kebaikan. So balas dengan kebaikan. So itu memberi mesej yang jelas bahawa dia ni jangan sombong, jangan sombong. Putaran alam ni ada. Ya. Begitu tak nak berubah sasaran yang silap. Dia rasa tak ada persaingan, tak ada competition. Dia mungkin kerabat ke atau dia ada jaringan link dengan bos. Dia cukup masa dia akan naik pangkat. Dia tak ada rasa. So kenapa nak berubah semua? Itu semua antara perkara-perkara yang merosakkan diri dia dan merosakkan organisasi. Ya. Okey. Okey. Saya nak teruskan kepada ciri-ciri harga diri positif. Ya. Harga diri positif pertama, orang yang yakin diri pada sikapnya. Harga diri positif ini bila orang jumpa kita kan, kita bagi tahu dia, boleh saya bantu, saya mahu, saya buat, saya suka, saya akan pastikan. Itu ada, dia yakin diri. Dia ada solid, nampak dia apa yang keluar dari mulut dia semua memberi aura positif pada orang, ya. Yang kedua, harga diri positif adalah dia hormat diri. Dia hormat diri sendiri. Pertama, hormat diri macam mana? Pergi pejabat awal, jangan bagi orang tegur lambat, lepas tu tidak mencuri parking orang lain. Asal tuan, apa cara terbaik untuk mengatasi silakan sekian kali mengulangkan perkataan. Okey, menarik. Tu tak habis ayat tu. Mungkin saya nampak perkataan yang negatif kan. Cara yang terbaik, kena pertama tegur. Kalau kita tak dapat melalui WhatsApp ke, melalui surat ke, melalui doa ke, kita doakan dia, cakap depan-depan. Tak baik tu. Lama-lama dia akan tahu. Ya. Atau cari sebab untuk cari, contohnya ada seorang speaker ke, atau ada seseorang yang boleh bercakap bagi pihak kita. Kalau kita tiada keberanian, biar pihak ketiga macam buku dengan ruas. Pernah saya ceramah dekat satu jabatan kerajaan di Ampang. Dia separuh kerajaan jabatan tu. Saya tak nak sebutlah nama jabatan tu. Kemudian dia kata, boleh tak dalam ceramah nanti kuliah Zuhur ni cerita perkara ni. Dia bagi saya 5 poin. Sebab ada beberapa orang yang bermasalah tegar, tidak boleh ditegur. So dalam tu saya kupas sedalam-dalamnya, dan dia kena, tapi saya tak pandang dia sebab saya dapat tahulah yang tu adalah yang duduk kat dinding, kat tepi, kat hujung, kalau boleh nak masuk dalam dinding. Jadi saya ambil peluang itu untuk share, untuk kongsikan. Jadi gunakan pihak yang ketiga. Mereka ni tidak yang tak bersedia untuk ditegur sebagainya kan. Jadi kata-kata yang itu juga memberi itulah. Dia macam ni tau. Dalam badan kita ni ada lebih 70%, 60 ke 70% air. Dia memerangkap tau. Kalau kita selalu keluar perkataan yang positif. Untuk orang Muslim baca Quran, jangan baca qul Allahu ahad, Allah samad. Jangan, baca betul-betul qul huwallah. Beza qul dengan kul. Kul tu makanlah. Kalau kul katakanlah Tuhan itu kan. Qul huwallahu ahad. Dia baca Quran baca betul-betul. Nak nyanyi betul-betul. Sebab kita tidak lontarkan vibration yang betul, maka kita saraf kita sakit. Dan bila kita bercakap perkara yang negatif, dia akan jadi negatif lah. Kita jadi lemah. Prof Mahya selalu kupaskan, selalu cerita pasal apa yang kita cakap tu akan memberi kesan pada diri kita. Air adalah perangkap yang paling bagus. Masaru Yamoto. Tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan cek kat internet, Masaru Yamoto dia buat kajian air. Letak air, tuan-tuan cakap yang negatif kan, bodoh, bangang, tak elok, malas, sebagainya. Air tu merakam. Jadi apa yang keluar kat mulut kita akan membentuk method of thinking kita. Jadi kalau orang-orang macam tu kita bagi. Kalau dapat artikel, letak atas meja dia, bagi tahu. Dia mungkin kali pertama, kedua tak terkesan. Sebab percayalah, dia ni, orang-orang negatif ni,
akan berjumpa buku dengan ruas bila dia kat luar. Contoh dia cakap main lepas je, sekali dia pergi parking ada orang bertekak, maki dia sebagainya. Kau selesa tak? Kena marah macam tu, kena maki hamun. Tak selesa, apalah dia ni tak jaga mulut. Begitulah juga awak kena jaga mulut dengan orang lain. Dia akan kena, ya. Okey. Lepas tu kena kenali potensi diri, kena manfaatkan potensi diri, sayangi diri. Dia bukan saja sijil yang kita ada, skill yang kita ada, attitude yang penting. What makes your life 100% your attitude. Attitude anda terhadap macam mana kita menjadi sebahagian daripada orang yang bermanfaat dalam masyarakat. Kalau ada orang yang toxic, negatif sebagainya, maka kita belajar untuk betulkan dia, singkirkan dia, sama ada gunakan secara atas dasar friendship, persahabatan, atau menggunakan bos, menggunakan kuasa, atau menggunakan keberanian untuk tegur dia. Be blunt untuk bagi tahu. Lagi best kalau kita tidak keseorangan. Kalau kat pejabat tu ada 5 orang yang tak suka cara dia, maka 5-5 bersatu hati. Baru dia tahu bahawa you are not alone. Ya. Kalau anda bagi tahu yang lain ambil reserve. Ada sekali dalam satu mesyuarat kita setuju untuk bagi tahu kat bos tindakan ini salah. Tetapi dalam mesyuarat tersebut bila saya bersuara, yang lain tidak bersuara sebab bos tak setuju dengan saya. Yang lain di mana mereka ketika saya sedang mengutarakan usul yang dipersetujui bersama. Mereka tidak bersama saya. Mereka semua nak jaga tengkuk masing-masing. Kat situlah mana harga diri mereka. Ya, betullah kena jaga. Sebab itulah kita kena bina trust, kepercayaan dalam grup ni. Jangan waktu kita ke hadapan, kitalah jadi orang yang fighting the battle alone. Jangan ya. Okey, seterusnya sentiasa berusaha memajukan diri. Seorang yang hebat, seorang luar biasa, setiap pagi bangun, dia dah ada. Dia ada satu kebiasaan. Bangun pagi ketika aura kita berada pada alfa, masa tu bagusnya submit. Untuk orang Muslim ni kita boleh baca surah Al-Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan seluruh kehidupanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Itu dah. Kita cakap untuk saya pada doa pun cakap hari ni today is my best, today is my great day, today is I am the selected one. Hari ni saya akan bantu lebih ramai orang. Hari ni saya akan rasa seronok, ada perkara bagus akan berlaku. You submit. You just submit. Betul. Banyak perkara yang luar biasa berlaku ketika kita submit dengan penuh keyakinan. Kita submit. What you think, you become. Saya pernah tulis satu buku siap 10 hari. Buku tu saya kata bestseller. InsyaAllah lebih daripada 50,000 akan laku. Saya submit. Saya buat buku tu 10 hari siap. Dan buku tu laku 120,000 naskah. Sebab pertama belief system, yang kedua bila kita dah ada satu mindset, kita action kita ke arah itu. Ya. When vision clear, action become easier. Action kita ke arah itu. Jadi bina, ya. Kita bina. Seterusnya kita keharmonian dan kedamaian dalam diri, ya. Kalau kita memilih bekerja dalam grup, dalam jemaah, dalam society, maka kita mesti jadi orang yang bersedia untuk compromise dalam tempat kerja dan sebagainya. Compromise cara untuk kita berurusan dengan mereka. Kita compromisekan ego kita, style kita, profesional. Pernah dengar tak orang receptionist? Ya, selamat pagi cik, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, pejabat apa so and so dia cakap, Kementerian Sumber Manusia, boleh saya bantu cik? Adakah dia begitu? Adakah di rumah, assalamualaikum mak, mak saya nak order air. Mak saya nak pergi mandi dulu mak. Mak ada apa-apa pesanan? Tidak, kat rumah dia akan buat watak dia sebenar. Tetapi profesional ketiga di ganggang telefon. Begitu, macam mana kita situate the situation, ya, kita sesuaikan situasi kita, ya. Hubungan interpersonal yang baik pun penting, ya. Harga diri yang positif, ya. Kalau kita hormat orang lain, kita akan terhormat, ya. Kita belajar, tak kisah dari latar belakang mana, agama apa, bangsa apa, dia latar belakang pelajarannya apa. Yang penting adalah respect. Saya jumpa ramai, untuk maklumat tuan-tuan, saya berkawan dengan daripada yang telinga subang, tetu, yang mak rempit, yang ganasnya, yang kaki gaduh, yang ada masalah samsingnya, yang jenis skirt pendeknya, rambut brown, saya berkawan sebab saya selalu sangka baik. Dalam apa yang keburukan yang ada pada mereka, mesti ada something good about them. Satu lagi, kalaulah mereka tak bagus, saya kat sini adalah untuk bersama mereka. Rupanya saya tengok orang-orang hebat dahulu, ulama' dia dahulu, mereka tak duduk dalam perkampungan ulama', perkampungan orang hebat, tak. Mereka duduk di satu tempat di mana mereka jadi ejen perubahan. Kalau anda mempunyai satu-satu kelebihan, jangan duduk dalam circle yang selamat. Masuk ke pasaran.
Sebab kapal yang mewah, kapal yang hebat yang dibuat dengan beratus juta ringgit bukan untuk diletak di pelabuhan. Kapal yang mewah, yang elok dibuat adalah untuk berlayar di lautan dalam, meredah ombak, meredah gelora. Barulah kapal tu kita kata kompeten. Barulah kapal tu kita kata kapal yang hebat. Kalau anda tidak kompeten, anda tidak hebat, tidak mempunyai kualiti itu, ke mana anda nak pergi? Duduklah di pelabuhan, nak berlayar pun takut, nak mencuba sesuatu pun takut. Jadi tidak mahu jadi orang macam itulah. Ya. Dan orang yang mempunyai harga diri positif juga, dia sanggup menerima tanggungjawab. Mereka ada matlamat hidup, mereka ada rasa tanggung dan mereka jawab terhadap apa yang mereka tanggung dan mereka ada responsibility and accountability. Jadi harga diri positif ini penting pada seseorang itu ya. Sabar menghadapi cabaran dan kekecewaan. Kita tak boleh expect semua benda yang kita buat jadi. Semua benda kita buat jadi. Kawan-kawan kita semua yang macam kita. Tidak. Kita tak boleh expect. Sebab itulah apabila saya mengetuai satu jabatan, ada satu jabatan saya mengetuai ada banyak perkara negatif. Lepas punch card, mereka akan pergi kat kantin. Mereka membeli makanan. 8.30 baru terhege-hege bawa makanan. Sarapan dulu kat pantry, baru start. Ini adalah satu norm, kebiasaan yang salah yang telah sebati. Saya ubah masalah. Productivity, filing out, banyak perkara saya beritahu. Saya hadapi itu. Maka saya mengambil masa seminggu untuk kaji semua. Saya buat mesyuarat dan saya buktikan bahawa apa yang saya cakap saya juga buat. Punctuality, dia kata kalau nak makan pukul 8 pagi dah ada ni. Makan di pantry. Lepas tu bila telefon bunyi wajib angkat. Bukan biarkan dia berdering. So saya betulkan segala attitude tersebut. Saya ambil masa dekat hampir 2 bulan. Kemudian alhamdulillah tempat tu bagus. Jadi baik. Dan mereka merasa seronok kerana mereka melakukan perkara yang baik. Begitu. Ya. Dan apa kaedah supaya kita dapat mengelakkan yang terjebak dalam toksik positif? Okey. Tadi saya dah sebut dah untuk mengelakkan terjebak. Kawan mana yang kita pilih? Circle mana yang kita pilih? Kat mana kita pergi? Ya. Macam saya kalau tahu tempat itu negatif. Contoh kat tempat saya tinggal ni ada pondok-pondok kecil, orang suka lepak, main judi sikit. Lepas tu tengok orang tu, komen pasal orang tu. Saya tak pergi ke tempat tu. Saya tak duduk kat tempat-tempat orang-orang yang tidak berwawasan dan sebagainya. Kalau duduk di kedai restoran makan, kalau ada orang yang duduk nak mulakan cerita, saya create situasi supaya saya kena bergerak sekarang ada. Dan mereka akan kritik, kata alah sibuk sangat ke, takkan duduk sekejap tak boleh. Saya dah lama dah duduk sini. Saya akan cari alasan. Jadi kita belajar untuk mengelakkan daripada tu dan kalau perlu deal dengan diorang, deal dengan perkara penting je. Kadang mereka made fun of it. Mereka make fun. Mereka rasa macam alahai, relax begitulah, begini kan. Saya kata ada perkara kita boleh relax, ini kita kena tanggungjawab kita. Kita buatlah. Kita buatlah. Jadi begitu, ya. Kena ada ketegasan dalam tindakan. Sebab tu respect tu bukannya kita beli, kita demand, tak. We earn respect. Mereka mungkin tak suka saya tetapi mereka ada respect. Saya bagi contoh satu lah. Kalau saya cerita banyak nanti macam projek diri kan. Satu. Ada seorang pengurusi Petronas Dagangan. Dia juga pengurusi Masjid Al-Falah. Dia juga pengurusi UiTM. Dia jumpa orang lain, dia salam. Lepas tu bila dia jumpa saya berjauh, meja koyom, dia datang, bukan saja salam, dia peluk. Dia tidak akan ada satu keinginan untuk peluk kalau tidak ada bonding. Jadi dia come from his heart. Dia peluk saya, khabar? Lepas tu dia tepuk-tepuk saya. Oh, apa khabar? Lama tak jumpa. Dia tu. Dia grip saya. Jadi begitu. Because kita membina reputation. Ya. Mungkin 10 orang tak suka kita. Kenapa mereka tak suka kita? Adakah keseluruhan? Sebab kalau keseluruhan tempat kerja itu toksik, maka bos ada masalah. Productivity ada masalah. Dari segi performance memang ada masalah. Kat situ kita akan nampaklah hasilnya. Maka bos akan pening. Jadi bos akan cari jalan keluar. Dia akan cari. Dia akan jadi, kalau kita bagus dalam 10 orang yang tak bagus, kita sajalah akan buat semua kerja tu. Tapi tak mungkinlah kita boleh buat semua. Namun kita buat yang angle dan skop yang kita boleh buat. Maka kita buktikan. Dan sambil tu kita bagi tahu, bukan sebab saya bagus. Jangan kita dilihat bagus, biar kita benar-benar bagus. Dengan cara macam tu kita akan bina. Sebab complacent, rasa selesa jabatan kerajaan. Saya pernah bekerja di jabatan kerajaan tertentu, ya, bukan di kementerian ini. Tertentu selesa, tindakan lambat, jawab lambat. Semalam saya ada call satu jabatan.
jabatan ni. Sangat lambat jawapan. Lepas tu bila mesyuarat untuk keputusan ni bulan depan. Saya kata bulan depan ada 30 hari. Because decision itu akan leads to another decision. Ada 30 hari. Boleh tak bagi saya sedikit kepastian? Zap. Last kali dia cari, dia dapat jawapan. At least saya ada pun frame kan, frame time tu. Saya buat baju minggu lepas. Saya tanya bila siap? Bulan depan. Saya kata bulan depan ada 30 hari. Awal bulan ada 15 hari. Bagilah saya lebih kurang tarikh. Dia kata 10 hari bulan call. 10 hari bulan siap, 2 hari sebelum call. Kan saya dapat sedikit panduan. Jadi bila saya pergi kat KL, tak adalah urusan itu saja. Saya akan aturkan beberapa perkara yang sekali pergi 5-6 urusan selesai. Begitulah cerita dia. Tetapi mereka yang tak faham, mereka tu Allah terlalu cerewet. Bukan cerewet. Ini adalah macam mana kita time managing time, menguruskan masa. Dalam masa yang sama, kita sebagai seorang individu ada sifat. Harga diri orang yang positif, dia ada sifat ihsan, penyayang. Mereka sayang orang lain, mereka sayang makhluk, mereka suka melihat kebaikan. Bila orang buat baik, kita puji. Kita rugi tak kita puji? Kita tak rugi. Sebab dia balik pada kita. Dia cakap, you are good. 3 jari tunjuk kita, we are good. Jadi 3 jari akan tunjuk kita. Maksudnya, dia akan kembali pada kita. Bila kita compliment orang, kita puji. Dan saya perasan selalu orang puji ni orang profesional, orang yang esteem dia tinggi, positif, dan Mak Saleh. Mak Saleh kata, very good, well done. Oh, I love it. Bila saya pergi tu, I'm sorry if my English is not as good as you. Dia kata, no problem, as far as I understand. You are talking in a wonderful language. Dia bagi komplimen walaupun dia tidak bermaksud, tetapi cara dia spread, dia akan merembeskan aura positif, dia meraihkan, dia memberi peluang untuk saya expand. Yang penting point, bukan language. Kita bila ada seorang menteri tersalah cakap, Rina Harun kan, no doubt, kita ejek. Dah tentulah lidah dia lidah, bukan lidah Mak Saleh. Kalau tersilap, kita fokus pada point. Kita buat make fun of it kan. Saya bukan sokong dia. Tetapi kenapa kita buang masa untuk itu kan? Jadi ini akan menyebabkan ramai orang takut bercakap bahasa Inggeris, bimbang slang tak seperti sepatutnya. Pelajar TESOL sendiri saya dengar, dia pelajar TESOL, degree in TESOL, English dia. Ada silapnya. Namun saya tidak fokus kepada silapnya. Saya fokus kepada bagusnya, lancarnya dia berbicara. Begitu. Apa yang kamu lihat, apa yang kau lihat. Ya. Dan dia ada terarahkan diri dan berdikari. Bermotivasi tinggi. Setiap pagi, kalau kita bermotivasi tinggi, kita akan menjemput banyak perkara dan aura positif. Saya bagi tuan-tuan satu cerita. Seorang lelaki nak pergi kerja. Anak dia siap-siap sarapan nak naik bas. Sekali kopi tertumpah kena kepada ayah dia. Ayah dia marah. Marah pergi tukar baju semua. Ayah dia marah, cubit dan sebagainya. Van pun dia tinggal, van pergi. Ayah dia kena hantar anak dia. Ayah dia hantar anak dia dalam sepanjang perjalanan, ayah dia bebel sebab kopi tu. Bebel, marah. Sampai dekat sekolah, turun kereta. Buka tingkap, marahan yang terakhir. Negatif. Kemudian ayah dia bila balik nak pergi ke pejabat, ada 17 traffic light. 17 traffic light, semua merah. Bila merah sampai kat pejabat, parking pun dah penuh. Dia parking jauh. Bila jadi macam tu, bermula pada mana? Macam mana? Anything happen is 10%, tuan-tuan. 10% insiden tu adalah kopi jatuh. The 90% is your reaction. Reaksi anda. Macam mana reaksi anda terhadap isu tersebut? Relaxlah, buka lah baju, ganti baju lain. Dan dekat wardrobe tu simpanlah baju-baju yang memang dah iron siap-siap. Kita boleh menjangkakan kemungkinan. Jadi apa masalah? Kita mengecilkan masalah, membesarkan peluang. Jadi kerana dia negatif, dia pecah aura positif dia, pecah. Bila pecah, dia negatif lah. Itu yang traffic light merah, parking penuh, pergi pejabat mesyuarat dan nak habis. Nampak tak? Semua perkara. Jadi the whole day, dia punya life dia, miserable. Betullah dia ada game dia antara menang dengan kalah ya. Orang yang menang, yang positif akan menyatakan komitmen. Sementara orang yang negatif akan hanya membuat janji. Kalau boleh janji. Orang yang menang, dia akan mengambil peluang. Orang yang kalah, dia akan mencari alasan dan jalan keluar untuk tidak buat. Orang yang menang, dia akan menghadapi masalah. Orang yang kalah, dia akan sentiasa lari dari masalah. Orang yang menang, dia akan sentiasa bekerja melebihi masa. Dia tak berkira dari segi. Sementara orang yang kalah, dia akan sentiasa bekerja mengikut masa. Dia betul-betul. Lagi setengah jam nak habis waktu, dah tengok jam, dah mula solek, dah mula susun file, simpan untuk ready untuk nak pergi kat punch card.
Orang yang menang menyelesaikan kerja dengan kualiti, sementara orang yang kalah dia akan buat ala kadar. Dia akan buat ala kadar je. Orang mengenal akan orang yang menang akan mengenali ramai orang yang utama. Bila kita ni positif, kita akan jumpa ramai orang yang best-best. Dan itu yang berlaku pada saya bila saya amalkan cara hidup positif. Saya jumpa Cik Fatah. Saya tak kenal dia. Kami hanya jumpa dalam expo, ada pameran buku. Kat situ persahabatan bermula. Beliau sangat positif. Saya respect lah, salute. Dia tak ada sini tak apa. Saya tengah puji beliau. Beliau tak ada sini kan. Ya. Kemudian begitu, kat situ persahabatan bermula. Semalam saya offer, kemudian segalanya berlakulah setelah kita memulakan, ya. Begitu. Berkawan dengan orang kumpulan kelompok yang kecil, orang yang kalah ini, ya. Orang yang kalah dia selalu pesimistik. Dia akan tak berani nak mencuba yang besar, tak berani nak bercakap dengan orang besar. Sedangkan bila kita belajar dengan orang besar, kita berkawan dengan orang besar, banyak rembesan mutiara kata, idea yang bernas. Sebab itulah orang yang hebat, dia selalu sanggup bayar, sanggup belanja untuk berkawan dengan orang besar. Contohnya kita jumpa Datuk Syekh Muzaffar yang pergi ke angkasa lepas. Kan? Untuk saya nak jumpa dia susah, masa dia mahal. So macam mana saya nak buat? Saya cari jalan supaya saya boleh belanja dia, duduk walaupun makan kek, tapi bila kita berbicara banyak perkara yang positif akan berlaku. Antara perkara yang saya belajar dengan dia adalah do things fast. Sebab masa sangat sangat mahal, sangat bernilai. Buat kerja dengan pantas, ya. Dan orang yang menang ini dia tidak takut untuk kalah, gagal atau kecewa. Ya, dia tak takut because semua benda ada risiko. Cuma bezanya orang yang hebat ni dia akan mengambil risiko yang diambil kita, calculative risk, ya. Orang yang kalah dia akan fikir kalau jatuh, kalau kalah, kalau rugi, dia akan gentar dengan cabaran, ya. Orang yang menang dia akan kata saya bagus, saya bersedia untuk meningkatkan lagi, to improve myself. Orang yang kalah dia akan menyatakan saya tak seburuk saya tak seburuk kebanyakan orang. Dia kata saya tak seburuk kebanyakan orang. Sebenarnya saya tak seburuk, padahal dia dah kalah dah. Namun dia tetap nak defend bahawa dia bagus. Gitulah. Ya. Orang yang menang dia bersedia untuk minta maaf, ya. Orang yang kalah dia akan cari alasan untuk tidak minta maaf dan menyalahkan orang lain. Gitulah. Orang menang akan bekerja keras tetapi mempunyai lebih masa. Sementara orang yang kalah dia tidak bekerja keras, dan dia mempunyai masa yang tidak cukup. Dia tak tahu buat apa dengan masa dia, membazir. Ya, membazir masa. Okey. Orang yang menang kegagalannya sebagai batu loncatan, sementara orang yang kalah ini dia sukar bangun dari kegagalan. Sebab itulah penting tuan-tuan untuk kita ada attitude yang positif, ya. Attitude yang positif, cara kita fikir, menjangkakan kejayaan, expecting the success, kemudian optimistic, kemudian dia sangat motivated terhadap sesuatu dan sesuatu yang di luaran dia dan daripada dalaman dia. Jelas. Dan dia sangat inspired dengan sesuatu. Contoh dia inspired dengan peluang yang ada. Dia inspired dengan sesuatu ceramah ke atau bahan bacaan yang dibaca. Dia inspired dengan tanggungjawab yang diberikan kepada dia. Dia rasa honored, dia rasa macam dihormati dengan kepercayaan yang diberi. Ya. Dan kebaikannya orang yang mempunyai attitude yang positif ini, dia akan dapatlah jawatan dia kekal. Ya, kalau swasta you bagus, you dapatlah. Dia akan dapat jawatan. Dia menjadikan seorang positif ni seorang lebih efektif. Dia akan jadi seorang sangat efektif. Dan kita rasa feel good, feel better sebab kita perform, kita deliver. Ya. Begitulah, ya. Orang-orang positif akan dapat banyak kebaikan. Jadi antara habit orang-orang yang positif ini, habitnya pertama dia sangat proaktif. Dia begin end in mind, dia dah tahu dah apa yang dia nak, jelas. Contoh kita nak pergi pejabat hari ini, kita dah tahu dah hari ini kita ada apa, kita akan lalui apa sebagainya, kita dah ada, ya. Dia selalu fikir keutamaan, susunan keutamaan, selalu fikir menang-menang, bukan nak menang aja. Mencari kebenaran bukan kemenangan, begitu ya. Jadi dia sangat synergize lah semua, ya. Saya nak lajukan tuan-tuan dengan masa yang suntuk. Kalau ada lagi saya boleh kongsikan. Ada soalan ke? Ada soalan? Ada soalan saya raikan soalan apa ni? Kita ambil yang bahagian positif pula ya. Sekarang bukan 11.40. Saya nak kongsikan tentang sesuatu yang best. Okey. Dia ada lima pembunuh semangat kerja yang merosakkan karier anda. Ini tahu dulu ya.
5 pembunuh semangat yang merosakkan karier anda. Pertama, hidup dan kerja tanpa tujuan yang jelas. Bila kita tujuan tak jelas, kita rasa macam setiap hari adalah satu bencana buat kita. Kita rasa masalah bila nak pukul 8 tu nak pergi ke pukul 4, 5 petang. Ya, kita akan rasa. Yang kedua, menggunakan prinsip hidup yang salah. Kita terlalu bergantung apa orang lain kata. Berita baiknya tuan-tuan, bila masa orang berhenti berkata? Orang tak berhenti berkata. Okay, soalan, Assalam tuan, apa syarat terbaik untuk mengatasi rakan sekerja yang seringkali mengeluarkan perkataan? Tadi saya dah sebut ya. Kita bantu dia, kita kesian. Ya. Soalan ni dah keluar tadi. Macam mana cara terbaik adalah kita bercakap terus terang dengan dia. Dengan paling best sekali bercakap waktu mereka lemah, mereka macam bukan waktu mereka agresif. Ya, ketika dia macam dia tak sihat ke apa, kita bagi nasihat ke dia, bagus, kita puji dia. Dia macam ni, prinsip dia 3 kali puji, 1 kali keji. Tapi jangan guna perkataan keji. Kita kritik, ya. 3 kali puji, saya sukalah berkawan dengan awak ni, awak yang best lah, saya suka. Awak ni suka mengemas, ambil kebaikan dia 3. Cuma kalau awak dapat baiki yang ini, lagi best, awak perfect lah. Perfect tu. Dia ada 5 kesalahan, sekali tegur 5. Kalau dapat 5-5 lah. Kalau tak, bagi tahu 2 dibaiki. Jadi saya bagi tahu ni bukan apa, sebab saya prihatin dengan awak. Saya suka. Saya nak terus, I want to be your friend for next future and whatever. Dan kita bekerja dalam ni, kesan dia. Jangan cakap, saya dengar ramai orang cakap buruk tentang awak. Siapa? Tak tahulah, saya dengar lah. Itu akan memang kena hempuk lah. Yang kita biar spesifik. Kita tegur sebab penuh ihsan. Satu lagi, ada kaedah untuk bina mindset tu. Sebelum kita tegur, kita jangka yang dia akan dengar. Kita jangka dia akan dengar. Contohnya bila kita nak pergi ke Emporium, ke Tesco contohnya. Kita nak, sebelum sampai kita dah jangkakan ada parking. Ada 2 parking. 1 untuk saya. Anda pergi sana, ada 2 parking. 1 untuk anda. Jadi begitu. Jadi jangkakan. Ya, you jangkakan dalam minda anda. Bila nak tegur dia pun begitu. Jangkakan dalam minda anda. Ya. Memanglah kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang dia kadang bukan nak bercakap jadi negatif tu, tapi situasi dia, cara hidup dia, sekeliling dia menyebabkan dia jadi macam tu. Dia maki hamun, tunjuk isyarat yang tak bagus, menyumpah, mengeritik, mengejek, mengamuk, memberontak dan sebagainya. Mereka kembali. Kenapa? Ada something yang tak bagus dalam jiwa dia, kolam jiwa. Betul, kolam jiwa ni pertama sekali kita nak bersihkan, maafkan semua orang. Yang kedua, selalu fikir yang baik-baik. Yang ketiga, jangan simpan. Let go pada perkara-perkara yang boleh mengganggu kita ke depan. Move on. Ya. Jadi kita nak yakin di tempat kerja ni ada berapa syarat. Pertama, untuk yakin di tempat kerja, atasi kegagalan. Jangan kumpul kegagalan itu membukit. Kalau kita ada kegagalan, kelemahan, atasi segera. Berlapang dada teguran. Mungkin kita tak happy cara teguran tersebut. Betul, cara yang terbaik, do your level best to minimizekan mistake. Dan saya pernah buat kerja, bukan salah saya pun, tetapi saya dimarah kau-kau sebab kesalahan tersebut ketika saya bercuti dan kesalahan tu berlaku dan kerana saya ketua jabatan tersebut. So saya tak marah, walaupun saya rasa you shouldn't do that. Saya buktikan pada staff saya, kerana korang saya kena marah, tak apa, saya ambil tanggungjawab sebab ini bukan masalah kamu. Bukan masalah awak, ini masalah kita. Walaupun saya dalam cuti, I take the responsibility. Are you ready? Kita pastikan, kita naikkan imej kita, kita pastikan kesalahan seperti ini tidak berlaku lagi. Dia berlaku kesalahan apa tau? Harap atas harap dan overlook. Sebab itulah dari segi kajian, bila kita tak sungguh-sungguh, kita overlook banyak perkara. Akan berlaku barang hilang, akan berlaku kepincangan dalam kelancaran majlis dan sebagainya. Jadi, perkara ni boleh diatasi. So, it's not beyond our control. Within our control. Kita buat ya. Okey, atasi kegagalan. Yang kedua, bukan semua mengenai diri anda. Bukan semua mengenai diri anda. Ya. Dia antara sebab keyakinan diri, keyakinan kita merosot sebab kita banyak fikir diri. Apa orang kata, macam mana baju aku, macam mana parking aku nanti ada ke tak. Kita tidak meraihkan orang lain. Kita tak utamakan orang lain. Kita fokus pada diri kita ya. Nanti kalau ada majlis makan ni, ada seat tak untuk saya? Ada makanan nanti cukup tak? Nanti saya ambil banyak supaya nanti tak payah bangun 2 kali, nanti makanan habis. Kita selalu fikir kita. Jadi last kali kita stres. Kita tidak menampilkan. Ini penampilan yang positif sebab sikap kita. Cara kita buat makanan orang dah tahu dah, ini pelahap, ini tak bagus, sebagainya. Pentingkan diri. Ya, begitu. Kedua. Ketiganya adalah lakukan biarpun terpaksa berlakon. Dia bukannya pretend.
dia bukannya pretend. Dia lakukan walaupun berlakon. Macam contohnya kita tak happy, kita tunjuk bahawa kita ni okey, tunjukkan bahawa kita ni professional, steady. Ya, ada perkara kita nak bantai dia tapi bukan ini tempatnya. Sebab perkara yang betul tidak disampaikan dengan cara yang betul, dia tidak sampai mesejnya. Jadi kita kena fikirkan macam mana kita nak buat, okey, cari platform yang betul. Ya, contohnya apabila berlaku yang keadaan di mana apa ni, di mana apa tu, kita nampak kesalahan berlaku, kelemahan berlaku. Macam contohnya sitting plan lari. Kita jangan tunjuk ke orang kelemahan tersebut. Kita lakon everything fine, okay. Ada satu kisah seorang VIP pergi ke London. Lepas tu kerana dia shopping lambat sampai, pesawat MAS ni terpaksa tunggu. Dia ni orang besar, saya tak nak sebut nama. Dan pesawat tu terpaksa tunggu. Lepas tu dia tanya macam mana, okey tak? So yang koordinator kata no problem Tan Sri, kita akan uruskan. No problem. Lepas tu dia beritahu kat pilot tolong tunggu sikit lagi. Tapi dia beritahu kat staff dia make sure no move, do it now, loading semua sekali. Tapi depan Tan Sri no problem Tan Sri. Dia berlakon sebab dia tidak mahu merosakkan situasi ini. Dia nak akan meredakan keadaan. Dia kena jadi orang yang absorb lah tekanan tersebut. Ya. Okey, yang seterusnya sentiasa cool, tenang, steady, profesional. Ya, kita sentiasa tenang. Itu membezakan kita. Walaupun panas macam mana pun di hati, walaupun panas di hati, di sini sejuk. Di sini sejuk. Sebab itulah kita kena cool. Lepas tu, last sekali raikan kejayaan. Kalau ada siapa-siapa birthday dia ke kejayaan, kita raikan. Saya amalkan apa tau, kalau ada orang birthday, saya tak pau dia, saya belanja dia. Sebab awak kan baru lahir. So saya buat reverse psychology. Saya buat reverse. Kaedahnya saya bagi tahu siapa yang birthday kita belanja dia. Jadi kaedah tu dia ubah kan. Jadi membina keseronokan, excitement dalam di tempat kerja, ya. Satu lagi bab pengurusan masa tuan-tuan. Ini antara kelemahan kita yang paling besar. Ya. Ini pun kita memberi alasan. Pengurusan masa pertama kita tidak buat perancangan yang betul. Kita buat perancangan yang betul supaya kita boleh buat. Kita boleh. Contohnya bila kita pergi toilet pagi kan, yang pergi toilet gosok gigi, keluar solat, lepas tu perlu nak mandi. Cuba sekali jalan, gosok gigi semua buat sekali, mandi-mandi keluar terus solat. Jadi kat situ. Urusan masa. Yang kedua, pusatkan perhatian kita. Fokus pada apa yang kita buat. Ambil waktu rehat supaya kita punya energi. Energi kita berada pada level untuk kita perform. Ya, jauhkan daripada kecamuk dengan susunkan kita punya jadual. Itulah ada banyaklah dan saya masa yang suntuk ni saya kongsikan, elakkan daripada menangguhkan kerja. Ya. Menangguhkan kerja. Itulah tuan-tuan, saya nak bagi di hujung-hujung ni, saya nak bagi beberapa tips lah ya. Beberapa tips untuk ni. Saya bagi anda 5 tips. Saya bagi anda 7 tips untuk kekal mendapat minda yang positif. Okey, yang pertama, tips yang pertama adalah kita selalu make sure kita jaga tidur kita. Sebab kita ni adalah missionary yang tidak akan perform kalau kita tak jaga tidur. Dan jangka panjang pun penting. Tidur ini akan menyebabkan kita ada energi dan boleh menyebabkan kita stroke, boleh menyebabkan kita sakit bila tak cukup tidur. Bukan jumlah hours tapi kualiti tidur, ya. Yang kedua, dia adalah beberapa amalan sebelum tidur supaya, sebab minda subconscious tak pernah tidur, tuan-tuan. Yang tuan-tuan belajar psikologi lagi mahir lah. Bila kita sebelum tidur kita submit semua dan pastikan minum air. Air adalah liquid. Kalau kita pergi toilet buang air kecil kan sebelum tidur, minum air 1 gelas. Dia bagus untuk badan, ya. Jadi itu antara kaedah untuk mengelakkan stroke dan dia liquid yang bagus. Okey. Tidur awal. Yang kedua, luangkan masa yang kualiti dengan orang tersayang. Hebat mana pun kita kat pejabat, kita ada orang tersayang yang memberi kita satu sokongan moral, kita esteem, seronokkan, bahagia dan menyebabkan kita kerja betul-betul kerana kita ada orang yang kita nak gembirakan, ya. Saya bukan itu saja, saya gembirakan orang, saya menggembirakan banyak pihak dengan apa yang saya buat. Tak semestinya because kita level NGO dan sebagainya, kita seronok bila melihat orang dapat manfaat, terbantu. Saya selesaikan beberapa masalah rumah tangga, masalah psikologi, padahal saya tak ada background psikologi pun. Kalau boleh saya nak lagi banyak lagi. Sebab saya membaca dan saya persiapkan diri untuk jadi part of the problem solver. Cuma masalah tu tak ramai orang pergi kat saya lah. Kalau tuan-tuan ada nak minta pandangan atau bantu segmen-segmen tertentu, I am ready. Gitu ya.
Seterusnya, bina jiwa yang kukuh. Jiwa kita ni mesti jiwa seorang pejuang, jiwa seorang yang rasa seronok, jiwa seorang manusia yang ada sifat kemanusiaan, yang selalu nak lakukan kebaikan. Okay? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, jaga fizikal dan mental anda. Kita kena sihat lah. Sebab kajian menunjukkan akhir-akhir ni ramai di jabatan kerajaan ni sakit, obesiti, lepas tu ada senarai, 3 serangkai dan sebagainya. Ini bermula pada apa yang kita makan. Macam mana disiplin kita terhadap habit. Ada yang jenis tak makan. Bila tak makan, perut keracunan. Bila keracunan, jadi kanser dan sebagainya. Jiran saya depan rumah meninggal. Sebelah kiri meninggal. Yang depan rumah meninggal, dia pencen. Lepas tu tak nak buat apa-apa. Hari-hari dia roti canai, TV, surat khabar. Dia hari-hari circle yang sama. Ingat dia nak bertanding jadi ahli parlimen ke apa? Tidak. Dia baca. Rutin dia begitu. Last sekali, bila rutin kita tak membina aura-aura baru, maka kita, kita punya hormon-hormon baru, dan sekali dia sakit dan meninggal. Meninggal sambil tengok TV dan meninggal terus di depan TV. Itu tak baguslah. Kita nak penghabisan kita yang kita selalu lakukan. Manfaat kan? Benda manfaat. Sebelah jiran saya kena usus. Jadi, kanser usus. Jadi, perkara-perkara itu akan kesianlah. Sebab sebaik mungkin biar kita kekal sihat. Saya lajukan. Yang kelima, biarkan kelemahan kecil tidak merosakkan kita. Ya, kalau kita ada kelemahan, itu biasa. Kalau kita jatuh, biasa. Yang luar biasa adalah bangkit. Jadi bila ada masalah, kita baiki segera. Ya. Yang keenam adalah itu seharian yang menyeronokkan. Macam petang ni saya nak pergi main takraw. Bukan pandai sangat main takraw. Bermasyarakat, kejar bola, bila berlari berpeluh, seronok, rasa seronok kan, gitu. Ada kajian menunjukkan berjalan kaki ni boleh mencerahkan mata, boleh menyihatkan badan. Dia sama dengan berlari berapa jam lah, dia bagus. Berjalan kaki sambil melihat alam, kehijauan, lakukan. Dan last sekali, thankful, bersyukur dengan apa yang kita ada ini. Ya, so, ada minda yang sihat ini perlu dibajai. So antara cara yang paling mudah sekali untuk mendapat kesihatan mental adalah pertama, mengamalkan cara hidup sihat. Cara hidup sama ada pemakanan, pergaulan, pemikiran, semua cara hidup sihat. Ada pepatah Arab kata al-aqlu salim fi jismi salim. Badan yang sihat adalah akan membawa kepada akal yang sihat. Yang kedua, berpandukan kepada perkara yang realistik. Jangan kita terlalu mengejar benda yang kita tak boleh kawal. Contoh, kita nak beli kereta tu 4 tingkat. Sedangkan kita mampu dan perlu 1 tingkat je. Maka kita tak payahlah beli kereta 4 tingkat. Contoh. Ya, tak payah beli rumah yang mewah sedangkan kita. Semacam saya, walaupun saya ada rezeki lebih, saya lebih suka rumah teres. Sebab saya nampak ada jiran, ada masyarakat. Saya tak suka duduk banglo, isolated. So itu value yang saya bina. Sebab saya suka bermasyarakat. Ya, seterusnya, buat keputusan yang bijak dalam semua perkara. Cara buat keputusan yang bijak adalah kita buat homework, kita buat research, kita tanya orang. Contoh nak beli kereta. Contoh ada duit nak beli kereta. Sesuai tak beli kereta yang begini. Maka keputusan mesti bijak. Melabur. Pemakanan. Macam mana buat cara smart cooking kat rumah. Macam mana kita nak masak dengan cepat. So saya ada beberapa formula. Dekat rumah bila masuk dapur setengah jam siap 2 lauk, siap nasi. So concurrent buat. Itu ada cara. Ya. Seterusnya, berfikir positif. Positif ini kena fikir. Maksudnya bila datang perkara negatif je, terus pancung. Terus ni. Terus matikan dia. Jangan layan. Kalau ada kawan-kawan yang bercakap pasal negatif, okey sorry, saya jalan dulu. Percayalah dia akan menyekat. Dia akan membunuh virus tu masuk. Ya. Saya tengah buat satu buku tentang 99 virus hati. Hati ni ada virus 99. So saya dah siap 50%. Mungkin saya nak buat pasaran untuk tahun depan. Ya. Okey, saya ada 5 minit lagi. Kalau ada soalan, saya benarkan soalan. Sambil tu saya habiskan. Buat keputusan bijak, cari kawan yang best-best. Dan yang tak best pun kita cuba bantu mereka. Dengar suara hati anda. Ya, your SLV, small little voice. Dengar suara hati anda. Suara hati ni akan segar, subur kalau kita membajai dengan perkara yang positif. TV yang kita tengok. Kadang saya tengok cerita buka radio tu, walaupun kita tahu ada siapa diri kita, tetapi bagaimana tahun depan kita tengah pada mana orang. Okey. Tak habis tulisan tu. Berhadapan dengan situasi tanggapan orang. Saya tak boleh stop orang tanggap saya tu. Sebab itulah bila saya tengok ada WhatsApp yang negatif, saya terus tak baca. Lebih baik tidak baca daripada baca, membina method of thinking, persepsi sebagainya. Begitu. Ya, kalau sempat saya komen, atau tidak saya just say next. Okey.
Okey, memang perkara tanggapan itu boleh memudaratkan kita. Bila orang orang memberi tanggapan negatif pada kita dan kita layan dan kita terpelusuk dengan tu dan kita percaya bahawa tanggapan itu. Sebab itulah sebaik mungkin tanggapan itu kita cari alasan atau cari fakta yang betul untuk menangani, untuk macam nak smash balik atau nak respon balik. Ya. Contoh orang kata, saya dengar meja banyak banyak beli buku murah-murah ya. So saya jawab apa? Yang murah saya belilah, yang mahal tahu tak saya beli juga buku mahal. Contoh, meja suka beli kat pasar yang lelong-lelong je ke? Contoh kan, awak bagi tu. So macam mana kita nak jawab? Yang lelong, awak ikut saya ke pergi lelong? Yang tempat yang tak lelong tu, yang tempat yang mahal-mahal, yang high end awak tak ikut. Itu betul ke tidak soal lain, tapi macam mana kita matikan persepsi dia. Saya dengar meja ada ramai kawan datin-datin. Amboi meja. Datinnya dia mesti ada menjurus ke arah negatif kan. Memang ada ramai kawan-kawan datin yang NGO dan sebagainya. So, apa masalah dia? Kan apa masalah dia kan? Betul. Sekali happen to be ada seorang datin call pasal nak jemput ceramah. Ya datin. Dia kata amboi datin. Terus dah minda dia sugar baby lah, sugar book lah, apalah. Itulah. So lantak let's be. Just say next to negative people. Jadi saya cuba sebaik mungkin tidak, bila telefon saya akan jauh daripada dia, bangun baru saya jawab. Itu. Ya. Belajar menyatakan tidak kepada perkara-perkara yang negatif ini. Belajar menyatakan tidak pada perkara yang negatif atau sesuatu yang kita nak reject apa, kita belajar untuk menyatakan tidak. Ya. Saya ada lebih kurang beberapa minit lagi. Saya nak habiskan saya bagi yang last ni. Lebih kurang 3 minit lagi. Tuan-tuan ya, dia ada 6 quality of successful people. Orang yang successful ni ada 6 quality. Pertama, mereka ini ambitious. Orang yang successful ni dia ambitious. Dia bercita-cita tinggi. Dia jelas dan dia think big. Yang kedua, dia sangat bersemangat, courage. Dia ada keberanian untuk menerobos. Ya, yang kedua. Yang ketiga, mereka sangat committed. Buat sungguh-sungguh lah. Alang-alang, bukan asal siap, asal boleh tak. Saya alang-alang boleh, alang-alang buat betul-betul. Gitu. Dah berani habiskan. Bukan buat dan habis. Pernah jumpa kan orang yang buat business card, lepas 3 bulan kita jumpa business card lain, bertukar-tukar business card itu. Jadi kita tak mau jadi macam itu. Seterusnya mereka prepare. Apa-apa mereka nak buat. Macam hari ni saya nak bercakap, saya prepare banyak. Saya baru bercakap dalam lebih kurang 28 slide sahaja. So saya prepare 153 slide. Tapi mana yang sempat kita bagi kongsi ya. Dan mereka ini terus belajar. Orang yang successful ni mereka terus continuous learning, terus belajar responsif dan responsible. Mereka bertanggungjawab terhadap ni ya. So saya tak sempat kongsikan 12 kuasa minda ni. InsyaAllah ada masa yang lain. Cuma saya nak bagi tahu anda satu kata-kata Hamka lah. Ya, kata-kata Hamka ni kata waktu berlalu begitu pantas, menipu kita terlena, belum sempat berzikir, di waktu pagi sudah petang. Lepas tu tiba-tiba dah malam dan sebagainya, saya lajukan, tiba-tiba menjelmalah ke usia 30 tahun, 40 tahun, dan tiba-tiba dah 60 tahun, perlu berapa tahun lagi, akhirnya kita rasa masa berjalan pantas. Ini last 2 slide tuan Tuan Fatah. Last 2 slide. Nak beritahu pasal makna waktu ni. Orang yang memahami makna waktu 1 jam ni seperti menunggu kekasih. Makna waktu 1 minit seperti ketinggalan kereta. Makna waktu 1 detik macam terselamat daripada kemalangan. Makna waktu 1 milidetik macam orang lari 100 meter. Mereka terlepas dalam larian tersebut. Jadi itulah membezakan waktu ni. Masa yang sangat suntuk ini manfaatkan. Semoga kita dapat yang terbaik daripada apa yang kita kongsikan hari ini. Saya bukan yang terbaik, saya suka melihat anda menjadi lebih baik. Untuk saya juga ingin menjadi baik seperti anda. Ya, semoga kita dapat manfaat daripada ini. Saya nak tutup dengan kata-kata only diamond can cut diamond. Hanya orang bagus boleh baguskan orang lain. Jadi kita berusaha untuk jadi orang bagus, bukan hasil yang penting. Yang paling penting adalah proses kita ke arah itu. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah bicara. Kita jumpa lagi, sekiranya jumpa secara fizikal lagi baik. Terima kasih. Saya serahkan semula pada Tuan Fatah Razak. Okey, terima kasih Tuan Meja atas perkongsian selama 2 jam lah bersiaran secara langsung pagi ini.
So banyak perkara-perkara yang telah dikongsikan oleh Tuan Meja sepanjang kita bersiaran. So apa yang saya boleh rumuskan daripada perbincangan kita pada pagi ini, ada beberapa perkara lah yang boleh kita ambil iktibar. Pertama, kita yang menentukan apa yang kita hendak, sama ada situasi itu akan jadi baik ataupun sebaliknya lah. Tidak ada orang lain yang boleh mempengaruhi kita. So kita mempunyai autoriti yang begitu kuat terhadap diri kita sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga kita ingat kita jangan jadi toksik kepada persekitaran kita lah. Kerana sekiranya perkara ini berlaku, dia umpama kita mengkhianati rakan-rakan kita sendiri. Sebarkan perkara-perkara yang positif, is okey lah. Itu adalah sebaik-baiknya. Okey, untuk elakkan toksik positif ni, ada dua perkara lah yang mungkin kita boleh gunakan pendekatan. Iaitu pertama sekali, kita harus menjadi pendengar yang baik lah, dan kita memberi perhatian kepada isi yang ingin disampaikan oleh rakan-rakan kita. So tidak semestinya kita mengambil kata bulat-bulat apa yang disampaikan, dan kita buat pertimbangan perkara yang sebaiknya untuk kita implement pada diri kita sendirilah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga disarankanlah untuk kita elak daripada kita menghakimi sesuatu perkara sebelum kita mendapat informasi yang sepenuhnya. Okey, itu saja yang saya rasa boleh kita simpulkan di sepanjang kita bersiaran. So saya mengharapkan dengan sesi yang kita telah laksanakan pada pagi ini akan memberi manfaatlah kepada sidang penonton semua, dan insya-Allah kami pihak Rustia menakarkan jutaan terima kasih pada Tuan Meja atas perkongsian yang cukup bernas dan sudah tentu memberi manfaat yang baiklah kepada sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang mengikuti kita secara langsung. Okey, itu saja daripada kami. Sebelum kita akhiri sesi ini, mohon tuan-tuan untuk mengisi borang maklum balas yang telah kita sharekan di link FB. Itu yang pertama lah. Dan tuan-tuan juga dimohon untuk memberi komen ataupun cadangan penambahbaikan untuk kita improve lah program-program kita pada masa akan datang. Okey, saya rasa setakat itu saja tuan. Terima kasih sekali lagi. Kami juga bagi pihak Rustia memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang kita bersiaran langsung. InsyaAllah ada rezeki, kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Okey, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.